Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni teacher nak kongsikan sedikit tips-tips bagaimana berhadapan dengan uh, menghadapi temuduga. Okey. So, hari tu teacher dah keluarkan isu ni dekat LIG. So, teacher rasa sangat penting untuk korang tahu macam mana prosedur ataupun tata cara yang sesuai bila berhadapan dengan proses temuduga. Okay, so kita bagi kepada tiga, iaitu kepada first sebelum, semasa temuduga dan selepas temuduga. Untuk first tips menghadapi temuduga, yang first adalah korang sekarang ni untuk pengetahuan anda semua, kita berada dalam PKP. So dalam PKP ni ada setengah tu temuduga yang dibuat secara dalam talian. So bila dibuat dalam talian, anda kena make sure tahu korang punya kapasiti internet, kelajuan internet, supaya bila korang buat streaming temuduga, tak sangkut, keadaan tu tidak mengganggu semasa temuduga. Okay, so make sure korang punya line data ataupun line internet tu adalah yang stable lah. Kalau line internet tak stable, make sure korang kena try ubah beberapa line internet ataupun pinjam line internet family members and so on. And then untuk memastikan tahap line internet korang tu berada dalam keadaan stable, buat beberapa kali percubaan panggilan video antara rakan ataupun antara keluarga. Sebab itu memudahkan untuk korang detect tahap kelajuan data ataupun internet korang. Okay, and then perkara utama juga, tolong make sure keadaan kamera dan juga keadaan korang punya audio itu jelas, supaya bila interview si penemuduga bertanya, tak adalah korang macam tak jelas and so on. So itu antara tips berkaitan dengan line data. Sebab bila kita bicara tentang interview secara online, benda itu yang paling utama yang perlu dititik beratkan, iaitu penggunaan internet. Kemudian korang juga kena make sure korang punya platform untuk temuduga, contohnya Zoom ataupun Google Meet. Jadi untuk lebih memudahkan, teacher cadangkan untuk korang try aplikasi tersebut dahulu sebelum korang membuat temuduga punya online. Okay? And then kedua ialah persekitaran yang strategik dan persekitaran yang terapeutik. So bila berhadapan dengan temuduga online, apa yang kamu perlu titik beratkan adalah persekitaran semasa kamu di temuduga. Tolong make sure persekitaran yang kamu pilih itu tidak diganggu oleh sebarang bunyi. Keadaan itu terapeutik, keadaan senyap. Kemudian ada meja dan juga kerusi lah. Maksudnya ada meja untuk kamu letakkan kamu punya resume, kamu punya buku nota dan juga pen. Sebab in case kalau macam dia tanya ataupun dia nak tengok kamu punya resume and so on, benda tu ada. Ataupun kamu boleh letak di atas meja kamu punya bahan. Contohnya kalau macam bahan art yang kamu pernah buat, bahan-bahan itu kadang-kadang sangat diperlukan untuk penemuduga tengok apa yang kamu dah buat. Contoh kalau macam art, bidang art ni dia nak tengok kamu pandai melukis ke ataupun apa hasil-hasil kerja kamu. So kat atas meja tu kamu dah standby kan siap-siap lah, maknanya tak adalah kamu kena pergi ambil and so on. So make sure benda tu semua dah ada. Alright. Kemudian dari segi penampilan juga, tolong make sure tata cara pemakaian kamu adalah secara profesional. Okay,
Tolong yang lelaki bersisir rambut kemas, jangan rambut panjang. Kemudian baju kemeja, kalau boleh baju kemeja lengan panjang, okey, jangan baju lengan pendek macam tak sesuai sangat. Kemudian name tag boleh, kalau letak, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian dari segi perempuan pula, pakai pakaian baju kurung ataupun jangan pakai pakaian yang mencolok mata. Maksudnya kalau macam sari tu, make sure you punya sari yang sesuai lah, tidak mencolok mata. Okay? Kemudian dari segi pilihan warna juga, tolong make sure pilihan warna tu tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, and then tidak terlalu bercorak, terlalu bercorak. Maksudnya kalau macam contoh pilihan sari tu, make sure pakaian warna tu janganlah warna macam merah, warna jingga. Cari warna-warna yang modest dan warna-warna yang cool, warna-warna yang sejuk. Contohnya macam biru, ada pink, purple, so warna hijau. So warna-warna tu sesuai bila seorang interview tu nak tengok. Elakkan pakai pakaian warna hitam ataupun warna dark blue, sebab pakaian tu dia nampak, bukan tak boleh, dia nampak macam sebab saya sebagai kaunselor, saya melihat individu itu secara first impression, kita nak tengok keterbukaan orang itu. Tapi bila awak memakai pakaian hitam, dia nampak seperti kamu tidak terbuka untuk share tentang diri kamu. Sebab bila interview, kita nak share tentang diri kita. Jadi warna-warna hitam tu kita elakkan. Okay, cari warna-warna yang cool, warna-warna yang lembut, warna-warna yang sejuk lah. Okay. Kemudian bagi perempuan pula, pakai dari segi tata cara solekan, tolong limitkan kamu punya solekan. Jangan kamu solek terlalu warnanya terlalu terang, atau lipstick merah mangah, blusher pink merah kat sini. So light je, okay, supaya dia nampak kamu lebih lembut je kita nampak. You have to remember, first impression is important, terutama pada orang yang menemuduga. Jadi orang menemuduga tu tidak pernah jumpa awak. Jadi bila dia nak tengok awak tu, of course dia nak tengok first impression awak. Dia nak tengok first impression, dia ada first impression dia terhadap kamu. Jadi kalau kamu memakai pakaian yang sopan, memakai pakaian yang warna yang lembut, so dia akan first impression dia tu dia cool, sejuk je. Tapi kalau kamu memakai pakaian hitam, nampak tak bermaya, nampak rambut kusut, so first impression tu dah bad. So make sure dari segi penampilan itu kamu jaga bila kamu berhadapan dengan penemuduga. Okay. Seterusnya kita nak masuk kepada tip yang seterusnya. Sebelum melakukan ataupun sebelum interview, kamu kena make sure kamu study serba sedikit tentang course, tentang universiti, ataupun tentang apa yang kamu akan ditemuduga. Contohnya kamu mengambil bidang jurusan engineering, IT engineering. So kamu kena tahu IT engineering itu apa pengajaran yang akan diajar, universiti mana, siapa naik chancellor, siapa chancellor. So kamu kena tahu itu secara lah. Kamu boleh Google sahaja, tak ada masalah. Kemudian dari segi kalau contoh kamu di bidang kamu adalah bidang engineering, IT engineering katakan, kamu kena tahu siapa menteri untuk telekomunikasi pada ketika itu. So kamu kena tahu benda tu secara asasnya. Contoh siapa Perdana Menteri, jangan tersilap menteri pula. So benda-benda basic tu kamu kena study dahulu, kena buat homework. So homework itu sangat-sangat penting. So benda ni saya nak highlight, sangat-sangat penting untuk buat homework. Apa lagi yang homework yang kamu perlu tahu, iaitu dari segi laluan kerjaya. Kalau kamu pilih course ini yang kamu pergi interview, apa laluan kerjaya yang kamu akan pergi, kamu akan ke bidang apa, sektor apa yang kamu akan pergi.
bagaimana cara kamu bertugas. Benda-benda itu kamu kena tahu serba sedikit supaya bila ditanya kamu tahu secara asasnya dan kamu boleh elaborate dengan lebih baik lah. Kemudian kamu kena tahu juga kelebihan diri kamu apa. Kelebihan dan juga mengapa saya pilih kos ini. Itu biasanya soalan yang sangat biasa ditanya. Kenapa kamu pilih kos ini? Itu dia akan banyak tanya. Jadi kamu kena tahu, kamu kena relatekan dengan cita-cita kamu, kesesuaian cita-cita kamu, ataupun kamu boleh relatekan dengan pointer kamu. Contoh pointer saya, kamu minat bidang IT engineering, semasa subjek sains komputer saya mendapat keputusan apa-apa. So benda-benda tu kamu kena study, kena buat homework, kena jot down. So part ini adalah sangat penting sebab ini juga yang kamu akan elaborate dengan pihak penemuduga. Okey. Kemudian semasa temuduga kamu kena take note juga berkaitan dengan dengan respon ataupun maklum balas yang akan kamu bagi. Make sure maklum balas yang kamu bagi itu adalah maklum balas yang baik, maklum balas yang positif. Contohnya bila ditanya apa pendapat kamu tentang pekerjaan kamu pada masa akan datang. Contoh, kalau kamu minat IT, bagaimana kamu rasa pekerjaan kamu, permintaan pekerjaan kamu pada masa akan datang? Apa yang kamu boleh buat untuk membantu membangunkan negara ini? Contoh soalan dia. Jadi kamu kena tahu apakah contoh-contoh soalan yang dia akan bagi. Itu antara contoh soalan yang favourite yang akan bagi, pendapat. Jadi bila soalan pendapat, kamu kena terangkanlah pada pendapat saya, pekerjaan saya sangat apa-apa. Jadi kamu kena tahu bagaimana permintaan kerja kamu kerja di setting apa, bagaimana dengan kadar gaji kamu pada masa akan datang, permintaan kerja tersebut. Jadi itu yang kamu kena kaji dan buat homework sebelum interview. Itu adalah soalan-soalan biasa. Memberi respon yang baik adalah sangat bagus dan positif. Dan lagi satu, katakanlah kamu tidak tahu atau kamu tidak yakin, kamu jujur je lah, saya tidak yakin ataupun saya tidak tahu. Okey, itu adalah genuine. Kamu kena tulen dengan diri kamu. Maksudnya tidak perlu kamu menipu dalam menggoreng semasa interview tu. Faham maksud menggoreng? So kamu kena jujur lah. Maknanya kalau kamu tidak tahu, kamu cakap tidak tahu. Kalau kamu tidak pasti, kamu terangkan apa yang kamu tidak pasti antara A ataupun B macam tu. Kemudian dari segi eye contact, tolong make sure eye contact kamu sentiasa melihat si penemuduga. Kalau macam dalam atas talian tak ada masalah, sebab biasanya kita akan eye contact dengan kamera. Tolong, jadi kamu kena tengok kamera. Macam saya akan tengok diri saya. So kamera saya lari-lari sikit. Tapi kalau macam kamu interview secara face to face, kamu kena ingat bahagian-bahagian mana yang kamu tengok. Kadang kita susah sikit untuk melihat eye contact orang lain. Jadi bagaimana kita nak mempraktikkan eye contact kita, kamu boleh tengok di bahagian atas, kening, dahi, bahu, dagu, dahi, kening. So telinga. So bila kamu lihat telinga, dia akan nampak seperti kamu melihat dia. Jadi itu praktis tu kamu kena lakukan secara bila kita nak melihat orang lain tu, melihat segitiga ini. Bawah daripada tu tidak boleh, ataupun elakkan daripada macam tengok sini, tengok sini. Bila kamu tengok atas tu, itu macam di jawapan. Jadi elakkan daripada lost eye contact dengan si penemuduga. Okey. Kemudian beri tumpuan kepada persoalan si penemuduga. Kalau soalan dia adalah pendapat, kamu terangkan pendapat kamu. Tapi kalau soalan tu berkaitan dengan fakta, tolong bagi tahu fakta. Tapi katakanlah kamu tidak tahu fakta tersebut, seperti saya katakan tadi, kamu kena genuine, kena jujur dan tulen dengan keadaan kamu. Kamu tidak tahu atau kamu tidak yakin dengan jawapan kamu. Maybe itu antara yang kamu kena praktikkan lah. Kemudian gesture tangan. Bila kamu berhadapan dengan interview secara online, gesture tangan ni kalau boleh kamu elak.
bukan elakkan, minimizekan kamu punya gesture tangan. Maksudnya tidak terlalu over macam teacher dah biasa, tapi gesture tangan hanya di sini saja. Nah, kamu tak boleh macam so itu tidak sesuai. Gesture tangan bila kamu di atas meja, bila kamu ada meja kat depan, so elakkan daripada ni macam ni. So gesture tangan tu hanya limitasi di parat dari kamu sahaja. Jangan melebihi dan juga gesture kepala kamu. So elakkan daripada pusing sini, pusing sana, sebab itu juga memberi sedikit impression yang negatif sedikit kepada interviewer. Okey. Selepas respon dari segi semasa temuduga juga, seperti yang teacher bagi tahu, antara soalan-soalan yang dia akan tanya adalah okey, nyatakan pendapat kamu, bagaimana pandangan kamu berkenaan dengan ini, terangkan sedikit tentang diri kamu. Ini adalah benda basic sekali bila semasa temuduga. Dia akan tanya, terangkan sedikit tentang diri kamu. Jadi biasanya mistake yang selalu berlaku ataupun selalu para pelajar buat adalah dia hanya terangkan nama saya, adik-beradik saya. Itu saja. Sekarang dia hanya limit nama saya Polan Sipolan, saya berumur 18 tahun, saya tinggal di Ulu Kelang. Itu je. Ini adalah sangat penting ya. Kenapa? Sebab ini adalah first impression penemuduga tentang kamu. Jadi kamu kena promote diri kamu, elaborate lebih sedikit berkaitan dengan nama penuh kamu. Cik Puan boleh panggil saya dengan nama apa, saya merupakan anak keberapa daripada berapa adik-beradik, ibu bapa saya masih lagi bekerja, seorang bekerja di sini, seorang bekerja di sini sebagai apa, saya bercita-cita untuk menjadi apa, hobi saya bila mempunyai masa lapang adalah apa. Itu elaborate lebih sedikit berkaitan dengan diri kamu. Jangan make it too short, sebab dia nak tahu diri kamu, kamu kena promote diri kamu supaya kamu kena anggap mereka tidak kenal kamu. Jadi kamu kena tahu apa yang kamu nak kena cakap dengan dia orang. So make sure bila elaborate tentang diri kamu, latar belakang kamu tu kamu kena lebihkan sedikit lah. Jangan terlalu ringkas. Okay? Itu antara dia. Kemudian itu semasa interview, memberi respon yang baik, kenal pasti, elaborate sedikit, lebih sedikit berkaitan dengan diri kamu. Kemudian semasa temuduga, elakkan daripada overconfident. Maksudnya jangan overconfident lah. Itu yang paling penting. Jangan overconfident, sebab bila kamu overconfident, it's like macam kamu tahu segala-galanya. Bila kamu menjadi menjadi orang yang untuk ditemuduga, kamu kena menjadi orang yang sedikit humble. Jadi humble untuk kamu menarik minat si temuduga. Okey, jangan terlalu overconfident. Saya merupakan ini. Okey, jangan. Kadang-kadang ada juga si penemuduga akan bertanya tentang kelebihan kamu. So dekat sini kamu boleh highlightkan sedikit lah kelebihan kamu. Contohnya, saya merupakan pemenang, saya pernah memasuki pertandingan pidato pada tahun bla bla bla, dan saya telah menangi pada untuk pingat Johan, naib Johan untuk pertandingan tersebut. Dan ada juga kadang-kadang mereka akan tanya tentang kamu punya kelemahan. So dekat sini kamu kena terangkan sedikit tentang kelemahan kamu, dan juga kamu maklumkan kepada mereka apa yang kamu boleh buat untuk perbaiki kelemahan kamu. Contohnya, saya mempunyai kelemahan dari segi berbicara dalam bahasa Inggeris.
Tetapi saya saya suka membaca bahan bacaan bahasa Inggeris untuk perbaiki saya punya grammar. Dan saya ada pergi ke kelas tambahan secara kelas-kelas bahasa secara online. So ini adalah salah satu kelebihan kamu juga, bermakna walaupun kamu ada kelemahan tapi kamu tahu untuk perbaiki kelemahan kamu. That is most important thing. So bila dia tanya pasal kelemahan kamu, kamu mengakui kelemahan kamu, tapi dalam masa sama kamu kena nyatakan apa yang kamu mampu buat dan apa yang kamu boleh buat untuk perbaiki kelemahan kamu. Itu adalah bonus untuk kamu. So benda ni kamu kena practice, okay? Alright. Itu semasa temuduga, tolong bila temuduga tu make sure kedudukan kamu tidak bongkok, so dalam keadaan yang selesa lah. Bila kamu ada postur badan yang bongkok, so kena praktis lebih sedikit untuk tegak bila berhadapan dengan penemuduga, sebab itu menunjukkan kamu yakin. Okay? Itu dari segi gesture non-verbalnya. Alright. Dari segi selepas temuduga, selepas temuduga pula apa yang kamu patut buatlah, kamu kena berdoa, kamu kena bertawakal supaya kamu berjaya dalam temuduga tersebut. Tapi dalam masa yang sama, jika kamu kena ada plan B, katakanlah untuk pergi temuduga ni kamu tidak berjaya, itu bermakna kamu bukan rezeki kamu di tempat lain. Kamu kena positif dalam berhadapan dengan keputusan seterusnya. Sebab kadang-kadang saya tahu ada orang sangat mengharapkan interview tu kamu berjaya, tapi kadang-kadang kita tak sangka kita pergi tak dapat. Lepas tu kita salahkan orang lain pula. Orang tu biasa je teacher, tapi kenapa dia boleh dapat? Kadang kita kena akur dengan rezeki yang Allah bagi. Sebab saya yakin dan saya percaya Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Kita mahukan sesuatu, kita mahu, tapi perancangan Allah itu lebih hebat. Jadi kita kena sentiasa positif walaupun itu bukan milik kita, tapi sekurang-kurangnya kita mendapat pengalaman semasa bertemu duga. So itu pengalaman itulah sangat berharga. So take it positively, jangan mudah berputus asa, kita cuba lagi. Ini adalah antara tips yang saya boleh bagi. Saya harap tips ini sangat membantu anda. Sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen boleh share dekat saya. Hopefully you guys video ni membantu korang dalam menghadapi temuduga secara online. Sebab ini yang teacher bagi ni adalah temuduga secara online. Okay, dalam tempoh PKP ni kita punya cara temuduga pun mungkin akan berubah. So make sure you guys get ready, bersedia dengan sebarang kemungkinan. Kalau kena interview secara face to face, sama juga prosedur dia, sama je. Cuma mungkin kamu kena study lebih sedikit tentang kat mana nak kena pergi interview, tingkat berapa, bangunan apa, lokasi dia dekat mana. So benda-benda tu kamu kena take note. So dalam tempoh PKP ni, teacher harapkan you guys menjaga kesihatan adalah sangat penting. Sebab kamu nak kena interview pula. So menjaga kesihatan ada dua, kesihatan fizikal dan kesihatan mental. So physical kamu nampak, mental kamu tak nampak. So please keep positive, stay at home. That's all. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.